Baiklah anak-anak, okey, bila cerita maksimum minimum ni dia ada masalah yang melibatkan penggunaan harian lah untuk pembezaan ni. Ada cerita dia lah yang berkait dengan kehidupan seharian kita. Jom kita tengok. Okey, contoh-contoh menyelesaikan masalah melibatkan nilai maksimum minimum. Ingat maksimum ke minimum ke dia mesti sama dengan kosong. Okey, so tengok contoh yang ni, 1/4 mempunyai X cm sisi dia dan 4 tolak X cm. Okey, cari luas maksimum. Nampak tak ada perkataan maksimum? Maksimum ke minimum ke? Dia mesti bersamaan dengan kosong. Siapa yang sama dengan kosong ni? Okey, so soalan dia melibatkan luas. Okey, luas apa? Luas segi 4. So, luas segi 4 kita pandai dah daripada darjah berapa dulu kita belajar dah kan? Okey, ni luas segi 4, panjang, darat, lebar. Okey, cikgu darab siap-siap. Okey, 4 X tolak X kuasa 2 ni A. Okey, area. A stand for area. Nak buat L pun tak apa, tapi kita fix lah kepada A lah dalam contoh ni buat A. Okey, so ingat bila luas maksimum ke minimum, luas ialah A, area. So, perubahan area terhadap sisi dia. Okey, ni cerita dengan sisi. Okey, sisi dia kita pakai huruf X. So, dA over dX sama dengan kosong. Minimum ke maksimum. Kalau cerita dia isi padu, kita buat V, volume. Dengan sisi dX. Kalau isi padu dengan jari, dV per dJ sama dengan kosong. Okey, so nanti kita tengok contoh yang melibatkan benda lain. Tapi ini untuk area. Area siapa? Area segi 4 kita tulis sendiri tau. Yang ni kita kena keluarkan sendiri. Dia akan bagi bentuk-bentuk yang regular lah yang selalu kita guna. Okey, so A sama dengan 4X tolak X kuasa 2. So, dA dX macam biasa kita pandai. dA dX pada 4X jadi 4. dA dX kepada negatif X kuasa 2 ialah negatif 2X. Samakan dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Cikgu bagi tahu tadi, maksimum ke minimum sama dengan kosong. Ingat tak titik minimum ke titik maksimum ke dia sama dengan kosong. Okey, so kita carilah nilai X kat sini. So, 4 sama dengan 2X, maka X sama dengan 2 cm. Okey, X sama dengan 2 cm. Tapi dia bukan tanya X. Dia tanya siapa? Luas. Masuk balik dalam rumus luas tadi. Rumus luas tadi macam ni kan? Okey, ni rumus luas. So, X dia kita dapat X sama dengan 2. So, masukkan dalam ni. 4 darab 2, 8. 8 tolak 2 kuasa 2, 4. 8 tolak 4 dapat 4 cm square. Okey, so ni lah luas maksimum bagi rajah yang sisi dia X dengan 4 tolak X. Ni luas maksimum. Okey, tak boleh lebih pada 4 cm. Kita dah buktikan kat sini. Okey, so ni contoh untuk melibatkan luas. Okey, jom kita tengok contoh satu lagi yang melibatkan kuantiti lain. Okey, nanti kamu akan lebih faham beberapa contoh. Okey, tengok ini. Cuboid. Okey, isi padu maksimum. Isi padu. So, V. Volume. So, D lah kat atas dia. Apa ni kita nak cari? Dia punya perubahan kan? Okey, so dengan siapa? Okey, so dia dengan X lah. Dekat kes ni dengan X. Nampak tak X kat sini Okey, so kita akan buat dia sama dengan kosong. Okey, so tapi tak ada pun rumus dia. Okey, so rumus dia kita kenalah terbitkan rumus volume. Apa? Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, so kita kembang-kembang dia lah. So, dapatlah V sama dengan apa benda nanti? Okey, cikgu minta kamu teruskan buat dV over dX sama dengan kosong. Nanti akan dapat X sama dengan berapa? Okey, so kita gantikan dalam rumus V balik. X yang kita dapat tu ganti dalam V balik. Okey? Okey, tengok contoh yang ni pula bergerak dengan hal laju. Okey, hal laju is velocity in English Velocity dia pakai V juga, in this case V kecil V kecil velocity. Okey, hal laju maksimum. So, kita tak boleh buat dV over dX sebab dia cerita dia V dengan masa. Velocity dengan masa. So, kat sini dV over dt sama dengan kosong. Bukan X tak ada huruf X pun. Dia dengan masa, terhadap masa. Okey, macam tadi juga yang ni dia bagi rumus siap-siap. Cari dV dt sama dengan kosong dan kamu akan dapat T. Masuk balik dalam tu. Allah, senangnya. Okey, macam mana yang sini-sini kata susah sangat kan? Okey, tak apa. Yang tu khabar-khabar angin sahaja. Okey, kita teruskan.
Okey, ni contoh lagi. Kamu buatlah ni cerita luas. Macam tadi luas. Okey. Lepas tu ni cerita isi padu juga tapi melibatkan isi padu. Isi padu siapa ni? Isi padu silinder. Okey, yang ni cikgu tekankan sikit. Yang ni dia ada dia hebat sikit. Okey, hebat sikit. Nah, kita tulis sikit hebat. Aras tinggi sikit. Tapi aras tinggi buat masa sekarang lah. Tapi nanti dah akan jadi aras rendah. Dia akan senang nanti. Okey, mari kita tengok soalan dia. Rajah menunjukkan sekeping kad berbentuk segi empat ABCD. Okey, sisi AD dan BC dihubungkan membentuk satu silinder terbuka. Diberi perimeter ABCD ialah 36 cm. Jom kita tulis dulu. Okey, perimeter. Ini Y jugalah. Ni X jugalah. So, perimeter jom. 2X tambah 2Y sama dengan 36. Biar dulu kat situ. Cikgu macam boleh kecilkan, bagi 2 jom. Dapat 18 kan? Bagi 2 for every term. Okey, lepas tu dia kata tunjukkan isi padu bagi silinder tersebut ialah yang ni. Ni isi padu dia. Okey, so kita kena tunjukkan isi padu lah. Tapi cikgu masa belajar dulu isi padu silinder pi J kuasa 2T. T ni tinggi ni lah. Ni T Y lah kan. Okey, cikgu tak tulis T cikgu tulis Y terus. Okey, ni kan dapat macam ni. Okey, tapi tak ada pun. Ada pi je. Okey, tak ada Y, tak ada J. Okey, so cikgu nampak Y dia tak nak cikgu nampak dekat sini. Cikgu boleh gantikan Y sama dengan 18 tolak X. Nampak tak? Dia tak nak Y kat sini kan? Tak nak Y. Dalam ni tak ada Y pun. Nampak tak? Tak ada Y. Okey, so dia tak maulah Y ni dia tak mau. Okey, so kita ubah nama Y. Kita ada maklumat kat sini. So, Y kita buat 18 tolak X. Ni kan? Perimeter tadi. Perimeter tadi kita akan dapat Y tajuk. Y sama dengan 18 tolak X. Cantik. Pi J kuasa 2 ni 18 tolak X. Okey? Dah dekat-dekat sama dah. Okey, J dia tak nak J. Okey, cikgu tengok apa benda nak buat ni. Cikgu tengok yang ni. Ni ialah ukur lilit. Ukur lilit ialah 2 pi J. Okey, 2 pi J. 2 pi J ni ialah benda ni lah. Kita gulung dia kan. Segi 4 ni kita gulung dia. So, bila kita gulung, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi yang ni. Zap gulung. Dia X tu yang 2 pi J ni. Ni 2 pi J, gulung dapat macam ni. So, cikgu buat J tajuk lah. Okey, X per 2 pi. X per 2 pi. So, cikgu masuk kat sini pi. J tu kita tukar. Sebab dia tak nak J. Dalam tak ada J. So, X per 2 pi. Lepas tu ada kuasa 2 kat sini. 18 tolak X. Okey, so. Tak sama juga kan? Okey, kita kembangkan jom. Pi. X kuasa 2 per 2 kuasa 2, 4. Pi kuasa 2, 18 tolak X. Okey, so pi ni bersepai. Oops. Okey, baiklah. Okey. Kita sambung pi tadi. Pi ni. Okey, kita kembangkan yang ni. X per 2 pi kuasa 2 ni. Jadi X kuasa 2. 2 kuasa 2 juga. 4. Pi kuasa 2. Pi kuasa 2. So, pi ni bersepai dengan pi ni. Cikgu potong kat sini lah So, tinggal 1 kat bawah ni. Okey. So, tengok. Dah sama ke belum? Alhamdulillah dah sama. X kuasa 2 ada X kuasa 2 kat sini. 4 pi ada 4 pi kat bawah ni. 18 tolak X ada juga 18 tolak X kat sini. So, kita dah buktikan lah. Okey, kita dah tunjukkan isi padu dia ialah V sama dengan X kuasa 2 per 4 pi 18 tolak X. Okey, cikgu dah buktikan. Okey, tapi nak buktikan tu, mula-mula kita tulis dulu rumus yang kita tahu daripada kita belajar masa form apa ni? Form 1 kan? Form 1 ke form 2 macam tu lah. Okey, kita tulis dulu V sama dengan pi J kuasa 2T. Bukan T, tinggi ni ialah Y lah. Okey, cikgu ganti Y. Okey, lepas tu kita tengok tak sama langsung dengan kita punya ni. Kita cari maklumat lain. Maklumat dia bagi perimeter. Perimeter ABCD pun kita dah belajar masa darjah 6 kan? Dia 5 kerja 6. So, Y tambah Y, 2Y, X sama X, 2X samakan dengan 36 dia bagi. Okey, lepas tu cikgu kecilkan. Cikgu bagi 2 untuk setiap term. So, dapatlah macam ni. Lepas tu cikgu tengok, dia tak nak lah Y kat sana. So, Y boleh tukar nama ni. So, Y tinggal seorang-seorang kat sini.
Jadi Y sama dengan 18 tolak X. Okey. So, nampak dah ada sama dah ni. Ada kesamaan dah ni. Dapat markah dah kat sini. Okey. Okey, so kita pun ganti dah tempat Y tu 18 tolak X. Tapi ada pula J kat situ. Kacau lah J ni kan. So, mana nak cari nama baru bagi J ni? So, kita tengok. Dia kata benda 4 segi ni dia nak gulung. Dia nak gulung jadi macam ni. Okey, bila dia gulung, X ni akan jadi 2 pi J lah. 2 pi J pun kita dah belajar masa tingkatan 1 kan, 2 pi J. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan dia tak nak J. So kita ubah J, X dia nak. Okey, so kita ubahkan J ni tinggal seorang-seorang. J sama dengan X bahagi 2 pi. Okey. Okey, so kita ambil nama baru bagi X, bagi J. Kita ambil nama baru bagi Y ni. Okey, so kita masuklah dalam equation kita tadi. Nama baru bagi J ialah X per 2 pi. Nama baru bagi Y ialah 18 tolak X. Kita masuk, kita kembang-kempis semua-semua. Dia akan jadilah macam ni. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, cari nilai X dan Y yang menjadikan isi padu maksimum. So, cerita dia V dengan X. So, kita kena buat V dengan X lah. dV over dx sama dengan kosong. Ambil balik cerita dekat A ni. Walaupun kita tak dapat buktikan, katakanlah cikgu tak nak buktikan, kita boleh buat juga soalan B. Okey, boleh buat soalan B walaupun tak dapat buktikan. So, kita ambil je lah konon-kononnya kita dah bukti lah kan. Okey, kita kembangkan yang ni elok-elok. Okey, so kalau cikgu kembangkan X kuasa 2 per dengan 18 bahagi 4. So, dapat 9 per 2 pi. Okey, so 9 per 2 pi X kuasa 2. Okey, tolak dengan X kuasa 3 per dengan 4 pi. Tahu tak cikgu buat apa ni? Cikgu darab masuklah ni. Darab dengan 18. Ni darab dengan ni. Okey. So, ni darab ni. Ni darab ni. Okey, cikgu darab masuk. Dia akan jadi macam ni. So, kenapa cikgu nak buat macam ni? Sebab cikgu nak dV dx senang sikit. dV dx sama dengan kosong lagi senang buat macam ni. Okey, so 2 bawa depan darab dengan 9 per 2 pi. 2 darab dengan 9 per 2 pi. So, dapat 9 per pi lah kan. 2 mati dengan 2 ni. So, 9 per pi X. Tolak dengan 3 bawa depan. 3 per 4 pi. X kuasa 2. Samakan dengan kosong. Kita sama dengan kosong sebab dia maksimum. Okey, so nak buat macam mana ni? Okey, so kita boleh faktorkan ataupun kita boleh gunakan EQN juga. Okey, boleh gunakan EQN ataupun kita faktorkan lah yang ni. Okey, kita boleh keluarkan X. Okey, so cikgu keluarkan 3 per pi. Cikgu keluarkan 3 per pi. Cikgu keluarkan X. Okey, so dia akan jadi, nak jadi 9. So, kena 3 lagi lah kat sini. Betul tak? 3 darab 3, 9. 9x per pi. Dapat dah yang ni. Okey, so tolak. 3 dah ada. 3 per pi dah ada kat bawah tu. So, tinggal x lagi per 4. Sama dengan kosong. Okey, tengok betul-betul ni. Okey, senang guna EQN je. Guna EQN je kamu akan dapat. Dia akan bagi. Okey, x sama dengan kosong. Untuk ni X akan dapat kosong. Okey, yang ni pula. Okey, so X per 4 sama dengan 3. So, X sama dengan 12. Okey, dapat X sama dengan 12. Ataupun guna EQN, pakai kalkulator dia akan bagi terus. Rupanya X sama dengan 12 cm. Okey, cikgu bawa sini lah. Maka Y sama dengan, masuk balik dalam ni, 18 tolak 12. Okey, dalam Y, dia nak X dan Y. X dah dapat. Y pula, Y masuk dalam ni 18 tolak dengan 12 dapat 6 cm. Oh, rupa-rupanya yang sini ialah 12, yang sini ialah 6. Okey, itu cerita yang melibatkan minimum maksimum. Okey, contoh isi padu dah, luas dah, velocity dah, dia boleh tanya macam-macam. Okey, so tapi kita kena tahu dia minimum ke maksimum dah, kita kena tengok kuantiti yang diceritakan isi padu. Okey, isi padu dengan CC. So, dV dx. Okey, kalau velocity dengan time, so dV per dt. Okey, so yang tu
melibatkan aplikasi ataupun penggunaan soalan-soalan dalam kehidupan seharian melibatkan nilai minimum dan maksimum. Okey, ada banyak lagi soalan dekat buku teks. Okey, so kita buat dulu tugasan kasih sayang ni, semua ada dalam aplikasi modul kita Praktis 6, praktis 7, praktis 8. Biasanya praktis 8 tu banyak yang cikgu dah masukkan dalam slide ni. Okey, kamu buat yang 0080 tu je. Okey, make sure buat ni sebab yang ni khas untuk para engineer cikgu yang cikgu sayangi ni, insya-Allah cakap amin. Okey, ni untuk engineer-engineer kalkulus ni DY/DX ni pembezaan dan pengamiran kena kuasai betul-betul. Okey. Okey, so kita jumpa untuk aplikasi seterusnya yang melibatkan kadar perubahan. Okey, dan juga perubahan kecil. Okey. Okey, sekian dulu untuk aplikasi yang melibatkan titik pegun, nilai minimum dan maksimum. Assalamualaikum.